Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua follower page Harimau Malaya? Kita walaupun dalam mood raya kita jumpa lagi hari ini kita nak bercerita tentang bola sepak dalam Malaysia. Untuk pengetahuan anda, hari ini dan esok akan berlangsung perlawanan Liga Super Minggu yang ke-10 dan kita bawakan kepada anda cerita mengenai pasukan Kuching City FC dan bersama saya coach yang saya sangat hormati, penolong ketua jurulatih Kuching City FC iaitu Coach Sulaiman Hussein. Sihat coach? Sehat, Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya coach. Saya raya ni naik 3 kilo lah coach. Coach okey? Datang Penang lagi lah masalah. Alright coach. Raya tahun ni nampaknya mungkin cuti tu pendek sikit lah sebab nak kejar perlawanan kan. So boleh tak kalau kita imbas balik permulaan Liga Super hari tu, ada tak coach apa yang coach lihat saingan dalam Liga Super ni berbeza dengan apa yang coach expect ataupun barisan kejurulatihan, barisan manajemen expect pada awalnya di Liga Super untuk Kuching City? Seperti yang kita semua sedia maklum bahawa Liga Perdana dan Liga Super ni adalah dua pertandingan yang berbeza dan kita pun sedar tentang kompetitifnya Liga Super itu. Apabila Alhamdulillah kami berjaya layak ke Liga Super secara merit, kami mula pada ketika itu kami dah sedar bahawa satu persiapan, satu bentuk perubahan mental dan juga perubahan persediaan pemikiran pemain-pemain harus lebih daripada apa yang mereka lakukan di Liga Perdana, kerana kalau kita pergi dengan mentaliti yang sama pada ketika itu, kami yakin bahawa kesukaran itu akan berlaku dan kami sudah sedar daripada awal, kerana apabila kami membentuk pasukan ke Liga Super, kami tidak membuat banyak perubahan. Kami kekalkan majoriti hampir pemain yang sama, dan kami percaya bahawa kalau mereka tak diberi peluang untuk berasa suasana Liga Super, bagaimana kita tahu mereka dapat adaptasi dapat menyesuaikan diri. So dan kami di Barisan Kejurulatihan juga sedar bahawa kita akan menghadapi kesukaran inilah. Dan daripada awal lagi kami dah bersedia, dan kami perlu lakukan banyak analisis untuk memastikan kami boleh bersaing dengan pasukan-pasukan yang sudah lama bertapak di Liga Super. Dan itu bukan satu benda yang mustahil lah. Saya percaya setiap perlawanan pemain akan belajar dan pastinya akan ada ruang untuk penambahbaikan di masa hadapan lah untuk pasukan ni. Tapi macam mana pun Kuching City FC dia buka akaun Liga Super dengan nota kemenangan pada game yang pertama. Kemudian adakah kesukaran untuk memastikan mungkin sebab dah menang yang first tu nak maintain tu susah coach. Apa masalah ataupun cabaran yang bagi pihak Kuching City rasakan yang paling ketara coach? Apabila kami perlawanan kedua terus menentang Giant Liga Super Selangor, kan, so momentum tu kita cuba bawa, kan, dan apabila berhadapan dengan Selangor yang dibarisi oleh pemain-pemain yang lebih kita kenali dengan rata-rata pemain import dan juga pemain-pemain kebangsaan itu, saya percaya mungkin kita boleh rasakan kesukaran tu, tapi kami berharap akan ada persaingan yang dapat kita bagi dalam perlawanan pertama tu. Cuma apabila kita mula melakukan kesilapan-kesilapan individu, kesilapan-kesilapan mudah, di situlah yang ada pada Selangor dia menghukum kami, dan kami kena gol-gol yang kalau pada hemat saya benda tu boleh dielakkan kalau kita lebih fokus, kerana kita tahu menentang pasukan Selangor kita tak ada ruang untuk melakukan kesilapan-kesilapan mudah ni, kerana mereka pasti akan mengambil kesempatan. Oleh itu momentum tu terganggu lah apabila pergi lawangan Selangor, kita kena kekalahan yang pada saya agak besar juga, dan sedikit sebanyak moral daripada perlawanan pertama itu terjejas di perlawanan kedua. So untuk bangkit ke perlawanan ketiga, terus kita akan menentang lagi satu gegasi iaitu Sabah yang juga kita tahu di barisi. So untuk naik balik ketika sedang jatuh tu, pada ketika itulah kita rasa pengalaman uh, pengalaman itu membezakan kami pada ketika itu. Okey, kalau coach meletakkan pengalaman sebagai faktor, memang mungkin fan boleh nampak lah benda tu sebab player-player pun player baru kan. Tapi dari segi macam persiapan untuk taktikal, formasi, adakah dekat situ ada ruang yang boleh ditambah baik juga coach? Okey, kita sedar kalau kita bermain secara terbuka menentang pasukan-pasukan yang besar ni, kita agak agak sedikit terjejas lah, kerana faktor-faktor kekurangan atau pengalaman yang saya cakap tadi tu.
dan kita cuba untuk lebih orang kata lebih compact untuk bermain. Tapi apabila kita lebih memikirkan tentang bertahan, kalau pasukan-pasukan yang ada pengalaman ni dia dapat satu gol. Oleh itu bila kita nak pergi cari balik gol, kita mula buka dan mereka mengambil kesempatan. Kat situlah kita kata dan every game tu lah yang kita terpaksa orang kata apa? Mengatur untuk mengubah kat mana yang sepatutnya. Dan saya percaya memang perlukan satu masa yang ample lah, dan apabila sudah bermain di Liga Super ni kita boleh nampak lebih besar gambaran tu, dan insyaAllah lah Coach Ifan tahu bagaimana mengatasi situasi ini. Dan walaupun pada ketika ini kita belum dapat mengatasinya secara sepenuhnya, tapi bibit-bibit positif itu sudah mula nampak, dan kami percaya kita ke arah untuk menjadi lebih baik. Macam Coach Sulaiman sendiri memang sebelum ni pun pernah bawa tim underdog UKM FC dan mungkin situasinya lebih kurang sama. Kuching City dianggap underdog. Mengikut pengalaman Coach Sulaiman, apa yang boleh diadaptasi daripada pengalaman bersama UKM FC tu ke dalam Kuching City sekarang? Ketika bersama UKM FC, saya lebih apabila menentang pasukan besar, saya lebih bermain dengan mental pemain. Kerana saya percaya apabila pemain-pemain ini dapat meningkatkan keyakinan dan keberanian mereka di dalam padang, faktor-faktor ketidakupayaan yang kurang-kurang itu tadi dapat diatasi. Hmm. So, yang ini jugalah kita cuba adaptasikan pada Kuching pada ketika ini, apabila kita perlu menambahkan keyakinan mental mereka. Kerana saya yakin apabila kalah-kalah ni pastinya akan ada sedikit gangguan kepada keyakinan itu. So, oleh itu pemain-pemain Kuching City dia perlu percaya dan yakin bahawa bola sepak ni dimainkan oleh 11 orang pemain. Siapa siapa-siapa pun berpeluang untuk menang kerana kita bermula dengan kosong-kosong. Tapi apabila kita tidak yakin dengan kemampuan kita, ataupun kita tidak berani untuk mencabar pasukan-pasukan yang besar macam ni, kita akan nampak kita ke belakang. So oleh itu benda yang diadaptasi daripada UKM dulu adalah saya suka pemain-pemain saya lebih berani dan saya mencabar mereka atas padang. Sebab tu apabila mereka menyaut cabaran secara positif, saya percaya kalaupun kita tak mampu menang, tapi pasukan yang nak lawan dengan kita tidak senang untuk menang dengan kita. Itu yang paling penting pada ketika ini. Kita janganlah tidak melawan langsung. Maksudnya dan kita boleh nampak dah pemain-pemain Kuching dah mula sedar, dah mula faham bahawa apabila sudah tidak diberi tumpuan, ketika inilah mereka perlu buktikan bahawa mereka mampu. Kan? So sepatutnya mereka tekanan tu makin rendah sebab orang tak bagi expectation pada ketika ini. So mereka patut beef dia orang punya, tingkatkan keyakinan, tunjukkan yang terbaik, bagi yang terbaik dalam padang. Saya percaya bahawa kejayaan tu akan datang, tapi kesabaran dan kekuatan kita apabila kita diberi peluang bermain tu sangat penting lah. Kerana tak mudah untuk terus menjadi giant dalam Liga Super ni. Kita perlukan masa. Wow, saya nampak, saya faham semangat positif yang ada pada coach. Cumanya macam coach cakap tadi lah, bila dah kerap kalah mungkin terganggu sikit. Untuk malam ni, Liga Super yang ke-10 ni akan menentang Penang. Macam mana motivasi dalam pasukan untuk hari ni, untuk game hari ni coach? Sejak daripada perlawanan Seri Pahang tempoh hari, dan apabila kita mengubah sedikit, Coach Ipan dah mengubah sikit formasi permainan, saya nampak daripada latihan, dari segi moralnya nampak positif. Dan ketika pagi tadi di morning walk pun saya kata, nobody give hope to us. Tak ada orang bagi harapan kat kita, tapi kita yang perlu memberikan terbaik untuk menarik balik harapan peminat kat luar tu. So sekarang ni serah kepada pemain, serah kepada kami untuk membuktikan bahawa kita sudah bersedia, kita sudah ready untuk bangkit. Kerana kalau kita terus tenggelam, terus hanyut, saya mengambil masa yang terlalu lama untuk bangkit, ia akan menyebabkan kita ketinggalan dalam liga, dan kita akan sedikit terjauh untuk mengejar dalam kedudukan-kedudukan yang lebih baik pada second round nanti. Tapi macam mana pun, apa pun keputusan untuk malam ni, lepas ni kita akan break agak panjang juga 2 minggu macam tu. Apa perancangan bagi pihak kejurulatihan? Mungkin masa tu akan digunakan dengan adaptasi taktikal baru ke macam mana coach? Ada perancangan?
So dari apa yang telah bincang yang Coach Ipan, mungkin selepas habis game ni mungkin kita ada bagi sedikit short break kepada pemain-pemain kerana hari itu tak sempat mereka pun nak berhari raya juga kan. So Coach pun dah bagi tahu yang selepas pulang nanti kita nak analisis semua game-game yang kita dah main dan kita nak melihat pemain-pemain yang ready untuk carry kita untuk rest of the game sebelum window buka. Kita nak fokus kepada mereka kerana kami tak boleh lagi dah nak bagi eksperimen. So kita perlu dah fokus pada baki perlawanan yang tinggal lagi dalam 3-4 perlawanan sebelum window buka untuk kita lihat siapa sebenarnya pemain-pemain yang ready untuk pakai kasut ketika kami memerlukan. Wow. Carry weight dan nama pasukan Kuching. Pada ketika ini, nama Kuching City itu lebih penting daripada segala-galanya. So pemain-pemain kena faham dengan saya secara ikhlas mengatakan dengan pengurusan yang begitu baik, kami rasa sedikit bersalah kerana tak dapat memberikan satu keputusan yang positif kepada pengurusan. Kerana pengurusan begitu cukup efisien dalam menjaga kebajikan. So menjadi tanggungjawab kami di barisan kejurulatihan dan juga pemain untuk berusaha untuk mengembalikan maruah Kuching City yang sedikit tercalar pada ketika ini dan kami percaya dan kami positif bahawa benda ini akan dapat dilakukan dalam masa terdekat ini insya-Allah dan saya secara peribadi juga yakin dengan saya melihat pemain-pemain juga sedar dan saya percaya pemain-pemain pun tahu apa yang patut mereka lakukan kerana bola sepak, jika kamu nak meneruskan karier bola sepak ini, orang melihat daripada prestasi anda. Bukan lagi dah kira nama. Kalau anda tidak beraksi dengan baik, kerana ini adalah platform yang terbaik juga untuk pemain-pemain Kuching City untuk menjual jenama mereka. Kerana jika pemain-pemain daripada Kuching City ini bagus, bermain baik, mungkin ada kelab-kelab dari Semenanjung yang akan melihat mereka dan mereka dapat merasai sesuatu yang lebih baik apabila dapat peluang atau tawaran bermain di Semenanjung. Mereka kena fikir ke arah situ dah. Selain daripada carry nama kelab, mereka juga kena fikir kalau tak bermain baik, mungkin karier mereka tak panjang. Kalau mereka bermain baik, dalam masa yang sama pasukan mendapat keputusan yang baik, mereka juga akan mendapat orang kata apa? Laba yang lebih baik di masa depan. Tadi coach ada sentuh tentang second window. Ada juga kemungkinan akan ada perubahan keluar masuk juga coach? Saya bukan tak nak reveal, saya pun tak nak sorok. Pastinya akan berlaku rombakan dan saya bersyukur pihak pengurusan daripada YB Presiden, CEO semua melihat apa yang sedang dihadapi kami ketika ini dan kami perlukan sedikit suntikan daripada kebenaran lah daripada mereka dan untuk melakukan sedikit rombakan. Di posisi mana siapa yang akan kami rombak kami akan maklumkan kemudian. Tapi yang saya boleh gambarkan pasti akan berlaku rombakan dan saya yakin apabila rombakan ini berjaya dilakukan pasti ada perkembangan yang lebih positif untuk pasukan Kuching City. Coach, saya nak minta pandangan coach tentang coach Irfan Bakti juga sebab kalau ikut last season katanya dia dah plan untuk yang terakhir. Tapi sebab season ni dapat layak Liga Super, dia sambung ke apa pengorbanan dia untuk terus bersama Kuching City. Coach melihat kepentingan keberadaan sosok tubuh coach Irfan Bakti dalam pasukan untuk season ni macam mana coach? Semua tahu tentang pengalaman dan karier yang begitu gemilang yang dibawa oleh Coach Irfan. Pastinya kehadiran dan beliau itu secara langsung memberikan motivasi yang lebih. Dan saya percaya walaupun pada ketika ini kita tidak dapat keputusan baik, tidaklah sepenuhnya kita boleh letakkan segala kesalahan itu kepada Coach Irfan Bakti. Kan? Kerana saya sebagai penolong jurulatih juga ingin sama-sama merasakan apa yang beliau rasa. Saya tak nak jadi seorang penolong jurulatih yang bila kalah biar ketua jurulatih je tanggung. Saya tak nak begitu. Saya nak jadi antara asisten yang apabila ketua saya merasai kekalahan itu, saya nak rasa juga sebahagian besar kekalahan itu. So, adanya Coach Irfan Bakti pada ketika ini sangat penting. Dengan pengalaman luas yang beliau ada, pastinya ada jalan, pasti beliau memikirkan cara yang terbaik untuk kita keluar daripada keadaan sekarang. So,
pada saya dia adalah tangan yang membantu. Saya akan terus membantu untuk memastikan segala perancangan yang beliau lakukan pada ketika ini akan berjaya kita lakukan dan Kuching City akan bangkit dalam masa terdekat insya-Allah. Dan kalau kita tengok musim ni Kuching City boleh dikatakan pasukan utama lah di negeri Sarawak yang bertanding di Liga Utama. Macam mana melihat respon ataupun sokongan daripada warga Sarawak sendiri terhadap pasukan? Dapat rasakan mereka supportif menyokong pasukan? Pada saya penyokong-penyokong Kuching City sangat sporting lah. Mereka memberikan sokongan di kala kita berjaya, di kala kita jatuh. Mereka sentiasa bersama dengan adanya kumpulan-kumpulan sokongan yang baru yang muncul di stadium. Kami cukup terharulah dengan sokongan-sokongan mereka. Walaupun ada jugalah yang mungkin mula mempertikaikan uh, keputusan-keputusan yang kami dapat dalam Liga Super. Eh. So itu adalah hak mereka. Mereka membayar tiket masuk ke dalam dan apa saja mereka nak cakap itu adalah hak mereka. Dan kami di Barisan Kejurulatihan bukanlah kita kena ambil apa yang mereka cakap, tapi kita kena fokus kerana apa yang mereka mahu. Apabila kita dapat keputusan yang baik, saya percaya penyokong-penyokong akan mula bertambah lebih banyak kerana daripada sebelum-sebelum daripada mula kami datang 2021 2022 kami mulai nampakkan penambahan-penambahan penyokong yang menyokong Kuching City itu makin bertambah dan saya percaya jika kami dapat bangkit dan juga dapat memberi keputusan yang baik, saya percaya akan lagi bertambah dan impian dan pasti yang saya pernah cakap, impian pastinya untuk melihat penuhnya Stadium Negeri Sarawak itu melihat dan menyokong Kuching City itu adalah fokus utama dan benda itu tidak lari pada ketika ini walaupun keputusan ketika ini tidak berapa baik tapi kami kekal fokus kami mampu lakukan. Yang penting tak pernah putus asa coach ya. Ha. Okey, yang terakhir coach, apa harapan coach ataupun mungkin sasaran coach lah harap daripada start perlawanan malam ni sampai ke hujung season mungkin sasaran coach untuk pasukan berada di tempat kemarin. Saya, pastinya sasaran daripada awal juga tidak pernah berubah untuk berada di antara kelompok pertengahan Liga dan saya berharap bermula pada malam ini kita mula melihat perubahan sikap, perubahan permainan, perubahan approach pemain-pemain dalam padang. Eh, dan jika benda ni dapat dilakukan dan apabila kita dapat buat sedikit rombakan di second round nanti, saya percaya bahawa target kami pada ketika ini sangat realistik iaitu berada di pertengahan mampu dilakukan. Okey coach, terima kasih kerana sudi luangkan masa. Maaf kerana mengganggu masa coach. Nak rehat ni kan, malam ni nak game. So, terima kasih banyak coach. Saya doakan, kami di Harimau Malaya doakan semua urusan dipermudahkan dan semua perancangan berjalan dengan lancar coach ya. InsyaAllah, terima kasih banyak Harimau Malaya. Terima kasih. Kita jumpa lagi coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.